Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona walau di mana jua anda berada. Mira dan kru penerbitan Nona masih berada di Pulau Pinang menghayati keistimewaan destinasi pelancongan yang bukan sahaja menjadi dambaan pelancong tempatan malah dari serata dunia. Padat dengan peninggalan sejarah, lokasi menarik untuk melakukan pelbagai aktiviti santai, panorama laut yang terbentang luas dan pastinya makanan yang enak-enak belaka. Dan istimewa minggu ini, Mira nak bawa anda kembali ke alami untuk meneroka dan menghargai keindahan alam semula jadi. Pastikan anda terus kekal setia 1 jam bersama kami untuk lebih banyak perkongsian menarik. Kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. The first step untuk kita merawat pesakit adalah bagi education. Orang sekeliling I, dia rasa macam I tengah downgrade diri I. Dia tak semua orang boleh bercerita pasal kesihatan wanita tu, especially pada sudut perubatan, so you need the knowledge lah. Saya akan masukkan sedikit susu cair. Nak lemak lagi, kita boleh masukkan sedikit susu pekat. Okey, hampir siap. Ini kita punya sendi kambing tajin. Bila viral, netizen pun datang komen, keyboard warrior semua kan. Saya rasa it was a shocking experience kot. Daripada bidang perubatan kini bertukar kerjaya kepada seorang pencipta kandungan. Dua dunia berbeza, namun bagi Dr. Ain Saari, dia tidak pernah mensia-siakan segala ilmu dan pengalamannya sebagai seorang pengamal perubatan. Selain aktif berkongsi mengenai tip dalam bidang kecantikan di media sosial, Dr. Ain turut menyambung pelajarannya ke peringkat PhD dan menguruskan perniagaan sendiri. Nona kongsikan kisah kejayaan wanita yang sentiasa menitik beratkan kesihatan dan kecantikan golongan Hawa ini dalam segmen Inspirasi. Kulit kacau bilau and badan you makin berisi, please tengok video ni. Hello everyone, let's be real. So, siapa kat sini ada kulit berminyak tapi kering? Pelik kan? Macam mana pula tu? Hello everyone, let's be real. Ni basuh pinggan okey je tapi tiba-tiba je jadi tak okey, tangan ni makin kering. Hello everyone, let's be real. So, I dah janji nak explain tentang irritant contact dermatitis dan juga allergic. Hello everyone, let's be real. Hari ni I nak share pasal skincare. Benda pertama yang kita kena tahu adalah sunscreen adalah sangat penting sebabnya kalau you tak pakai sunscreen, you akan start dapat jeragat and you punya skin barrier pun rosak, you boleh dapat breakout sekali. And you kena tahu yang bukan pergi luar rumah saja kena pakai sunscreen, dekat dalam rumah selagi cahaya matahari masuk pun you kena pakai sunscreen. Sebabnya cahaya UVA ni dia boleh melepasi kita punya tingkap ataupun cermin, so dia boleh buat you punya jeragat walaupun daripada dalam rumah. So reapply sunscreen setiap 2 ke 4 jam and you boleh pakai protective clothing ataupun you kena make sure yang you boleh pakai topi bila keluar rumah. So that's all. Jangan lupa buka mata dan buka telinga. Bye-bye. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, tiada siapa yang tahu. Keputusan nekat wanita berusia 32 tahun ini untuk mengubah haluan kerjaya akhirnya membawa hasil yang tidak disangka-sangka. Meraih anugerah pempengaruh media sosial dari sebuah universiti tempatan menjadi bukti bahawa peralihan kerjaya Nurul Ain Saari bukan keputusan sia-sia. Tahun 2011, after habis je matrik dulu I adalah aliran sains bio. So, I dapat offer untuk pergi ke UKM lah untuk medical degree. So, medical degree ni, dia selama 5 tahun tu kita belajar asas lah macam jadi doktor biasa ataupun kita panggil as general physician. Kita tak ada specialisation lagi. I suka belajar. So, sebab medik ni kita ada 5 tahun. So, 2 tahun tu adalah belajar teori dan 3 tahun tu adalah praktikal. Bila masuk praktikal tu baru I sedar yang macam, oh, I tak suka sebenarnya suasana dekat hospital. I ni pula senang absorb suasana tu. Kalau orang tu sedih,
I akan sedih. Kalau orang tu marah, I akan rasa marah. So, I tak boleh duduk dekat dalam suasana macam tu. So, I rasa macam hari-hari tu, I rasa sedih lah bila tengok orang semua sakit. Perwatakannya yang lemah lembut dan penyayang menjadikan dirinya seorang pengamal perubatan yang sangat prihatin dengan keadaan orang di sekeliling. After I habis degree, I memang rasa macam, I rasa I dah tak ambil lah kot. I dah jadi doktor kot. I just ada je degree tu. So, pada waktu tu, I start macam, why don't we start doing content? Masa tu, I dekat Twitter, so I just tulis lah. Kaitan dengan medik, kes-kes macam mana, penyiasatan dalam bidang perubatan macam tu. Why not I just tulis something yang lebih mudah untuk orang faham. So, bila dah tulis novel tu, orang bagi tahu yang, pada waktu tu barulah dia tahu yang macam ni rupanya maksud apa tu perubatan, dia senang nak faham walaupun I tulis bahasa medik lah. Anak sulung daripada dua beradik ini meneruskan legasi arwah ibunya yang pernah bertugas sebagai jururawat di sebuah hospital kerajaan. Meskipun pernah ditegur dan dihalang oleh ibunya sendiri, Dr. Ain tetap gigih mengejar minatnya dalam bidang penciptaan kandungan. Kini dia bersyukur kerana seluruh keluarga dan suami berdiri di belakangnya memberi sokongan penuh untuk dia menggapai impian. Saya jumpa dengan Ain at the first place dekat media sosial. I contacted her to talk about business lah. Then we started to bercakap tentang perniagaan, and then waktu tu saya nak sambung belajar. Dan saya tahu Ain ada tengah baru habis MBA. So I tanya dekat dia tentang macam mana and how it's going to help my business, apa semualah. Saya sebagai suami, kalau besok dia bagi tahu saya dia nak jadi tukang kebun pun, saya akan support. Tak ada masalah. Saya suka apa yang dia suka dan apa dia minat nak buat lah. Ain, dia seorang yang dia really passionate untuk bercakap tentang kesihatan. Education ni patut datang sebelum daripada mendapatkan rawatan lah. Jadi, I totally support 100% apa yang dia buat to educate people untuk lebih faham tentang kesihatan. The first step untuk kita merawat pesakit adalah bagi education, which is prevention lah. Maknanya kita kena elak dulu benda tu pada terjadi. Barulah nombor 2 adalah rawatan apabila sakit tu dah jadi. Doktor ni bila duduk kat hospital dia busy tau. Kan dia tak nak bagi education, cuma dia tak sempat kan. So I kata macam why not I lebih bersedia untuk bercakap dengan ramai orang. So biar I yang buat konten tu. So maybe like bila orang tu sedar macam dia perlukan rawatan, dia pergi hospital untuk dapatkan rawatan. Selain suami, Dr. Ain turut mempunyai rakan karib yang sentiasa menjadi penguat semangatnya. Honestly, I followed Dr. Ain since 2016, 17. But we basically on Twitter. So kita orang jadi kawan 2020. Dr. Ain memang baik. Dia memang jenis yang baik hati. Nampak lemah lembut tapi sebenarnya sangatlah ditegas at the same time. Bergiat sebagai seorang pencipta kandungan, Dr. Ain perlu berdepan dengan reaksi dan pandangan masyarakat yang datang daripada pelbagai latar belakang. Orang sekeliling I, dia rasa macam I tengah downgrade diri I. Dia lah daripada kerja hospital, I boleh cakap, I kerja hospital sini, I adalah seorang doktor, I rawat macam ni kan. Sekarang I macam, I buat content for brand ini, I buat education pasal ini. So, people around me, dia rasa macam, you are not a doctor anymore. Tapi sebenarnya, kalau kita tengok balik, untuk I buat konten yang I buat sekarang adalah memerlukan I ada ilmu tentang perubatan. I cerita pasal kesihatan wanita kan. So, jadi, dia tak semua orang boleh bercerita pasal kesihatan wanita tu, especially pada sudut perubatan. So, you need the knowledge lah. Initially, masa sebelum I buat tu, tak ramai orang buat cakap pasal kesihatan wanita terang-terangan kan, especially dekat TikTok. Lepas tu kita pula perempuan, and I ada pula juga letak anatomi bila I bercakap tu kan. So, I ingat macam orang akan tak suka. Tapi sebenarnya, diorang bersyukur sebab ada doktor yang terbuka untuk bercakap. So, dia lebih kenal diri dia macam mana sebagai seorang wanita lah. So, bila I post konten tu, diorang start cakap, doktor terima kasih sebab video doktor, saya pergi dapat rawatan dekat klinik. Selain aktif mencipta kandungan tentang kesedaran terhadap kesihatan wanita, ibu kepada seorang cahaya mata ini juga turut mengusahakan perniagaannya sendiri.
Pengalaman bekerja dengan Dr. Ain sangat-sangat senang sebab dia bagi direction yang sangat-sangat straightforward. So, I faham cara nak edit video macam mana, lepas tu dia nak style macam mana, lepas tu dia punya information pun sangat clear untuk I faham. So far yang I tahu lah Dr. Ain influencer. Dekat social media pun mostly kadang-kadang ada je talk about her kalau ada certain issue, tapi dia tahu macam mana nak handle the situation if benda tu jadi lagi teruk. Ada juga certain parts yang dia tanya macam solution ke apa. So basically doktor ni dia suka discuss together lah. Yang penting sekali adalah apabila you nak try, you kena always ada you punya safety nets. Okay? You tak boleh macam jump terus content creation like without having a backup. Sebabnya kalau you just realise that content creation is not for you, at least you ada the backup. Contohlah macam sijil yang you ada. Okay? Content creation, yes, tak semuanya memerlukan sijil. Tapi kalau content creation baru sudah, oh, ini bukan untuk I rasa macam I dah tak boleh buat benda ni, at least you ada satu sijil yang you boleh gunakan untuk survive in future. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Sama seperti Dr. Ain, jika dia tidak berani mencabar diri, mungkin dia tidak akan tahu bahawa impian yang selama ini diidamkan sebenarnya mampu berada dalam jangkauan. Semoga dedikasi Dr. Ain dalam meningkatkan kesedaran golongan hawa tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri memberikan manfaat besar kepada semua. Kisah transformasi kerjayanya juga diharapkan dapat menjadi inspirasi dan pendorong agar lebih ramai wanita tampil berani menggapai impian masing-masing. Hari ini, Nona bersiaran dari Taman Rama-Rama Pulau Pinang atau lebih dikenali sebagai Entopia. Terletak di Teluk Bahang, lokasi ini bukan sahaja menjadi pusat pembelajaran unik untuk pengunjung menghayati keindahan alam semula jadi, malah turut boleh mengenali pelbagai spesies fauna dengan lebih dekat lagi. Anda juga boleh melawati pusat penemuan tertutup Kukun untuk pelajari lebih banyak informasi mengenai dunia serangga serta invertebrata. Dan sekarang ini Mira berada di bahagian Natureland, sebuah vivarium besar dengan ruangan terbuka. Suraya, kenapa petik daun ni? Ini kan daun, ini serangga daun. Serangga daun? Nak pegang, nak pegang? Boleh. Cuba rasa badan dia, rasa sebiji macam daun. Memang sebiji macam daun. Habis dia makan apa? Makan daun juga? Makan daun juga. Wow. Ni kita panggil? Serangga daun. Datang daripada Malaysia. Oh ya, daripada Malaysia. Selain daripada serangga daun yang ada dekat sini, kita dapat lihat banyak kupu-kupu yang berterbangan. Berapa agaknya jumlah sebenar kupu-kupu yang ada dekat sini dan berapa banyak spesies yang ada? Kita ada lebih kurang 10 ke 12,000 kupu-kupu yang berterbangan di sini. Dan kita ada juga lebih kurang 40 spesies. So, contohnya seperti tree-named butterfly dan kita ada juga leopard lacewing. Dan kita ada juga kupu-kupu kebangsaan Malaysia iaitu Rajah Brookbird-wing. Wow, mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai kupu-kupu kebangsaan. So kupu-kupu kebangsaan di Malaysia kita adalah warna hijau, dia besar dan ada sedikit dia ada hitam dan hijau. Kalau Mira boleh tengok dalam IC Mira, sebenarnya ada gambar Rajah Brookbird-wing tu. Boleh tengok IC masing-masing ada gambar kupu-kupu kebangsaan. Bawah gambar kita. Tengok dia dah mulai aktif dah. Baiklah, dari segi pembiakan kupu-kupu di sini pula macam mana? Adakah prosesnya boleh dilihat oleh para pengunjung di sini?
pusat pembiakan kita tidak buka kepada orang ramai, tetapi kita buka kepada sekolah-sekolah yang menyertai. Rombongan sekolah Ya, lah. workshop, yes. Okey, baik. Dan selain kupu-kupu yang ada, apa lagi tarikan yang ada di sini? Kita ada banyak lagi haiwan lain. Antaranya adalah leaf insect, kita juga stick insect, dan kita ada juga Atlas moth, iaitu moth paling besar di dunia. Kita ada juga ular, katak, scorpion, tarantula dan banyak lagi. Itulah dia perkongsian sedikit sebanyak daripada Suraya. Terima kasih banyak-banyak Suraya. Sama-sama. Sebelum Mira pergi, Mira lepaskan butterfly tak? Nah. Okey, let's go. Jom. Okey, sebelum kita lepaskan butterfly ni, Mira boleh tengok berapa kaki butterfly ni ada. Berapa kaki ada? 1, 2, 3, 4. Sepatutnya serangga kena ada berapa kaki? 6? 6 kan? Ya. So, untuk setengah spesies butterfly, rama-rama, kupu-kupu, dia boleh hanya menampak 4 kaki saja. Lagi 2 kaki tu sangat pendek, dia sembunyi. Dia berfungsi sebagai wiper untuk cuci mata dia, cuci antena dia kalau boleh terbang. Ini ada 6 tapi hanya nampak 4. Ya, lagi 2 tu dia sembunyi. Sangat menarik. Dan kalau Mira nak tahu, butterfly dia rasa dengan kaki dia. Macam kita manusia, kita rasa dengan lidah, right? Ya. Untuk kupu-kupu dia boleh rasa dengan kaki. Boleh katakan kalau Mira jalan, tiba-tiba kupu-kupu tu hinggap kat Mira, ni Mira sedaplah dengan butterfly. Wah, memang banyak sangat informasi yang Mira tak tahu hari ini dan dah tahu dah akhirnya. So adakah dia ni tak sabar nak terbang ke apa? Ya, betul. So Mira boleh lepaskan kupu-kupu ni kat garden. Adakah ini akan menjadi terbang yang pertama untuk dia? Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantiknya. Okey, so bye. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Selepas seharian penat meneroka keajaiban alam semula jadi, anda juga boleh berehat dan menjamu selera di sini. Cafe Tapestry ini merupakan kafe pertama yang menawarkan pengalaman Dine with Butterflies buat pengunjungnya. Pelbagai sajian istimewa dari Asia dan Barat turut disediakan. Baiklah, sambil Mira menjamu selera, anda boleh saksikan dahulu segmen Air Tangan di mana Chef Khairul Syari Ghazali dari Bertam Resort Pulau Pinang bakal berkongsi resepi hidangan dari Morocco iaitu lamb shank tagine. Selain popular dengan seni bina dan hiasan dalaman yang memukau pandangan, lokasi percutian ini juga turut mencuri tumpuan pengunjung melalui pelbagai menu masakan yang enak, daripada hidangan dengan cita rasa tempatan sehinggalah juadah dari Timur Tengah, semuanya disediakan oleh chef yang cukup berpengalaman. Okey, untuk menu yang pertama, kita ada nasi lemon atau dalam bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya lemon rice. Bahan-bahan yang diperlukan untuk penyediaan nasi lemon ialah minyak sapi, bawang besar, pes halia dan bawang putih, garam masala, daun rosemary, daun salam atau bay leaf, 3 sekawan iaitu kulit kayu manis, buah pelaga dan bunga lawang, garam, serbuk perasa, campuran serbuk jintan manis, jintan putih dan ketumbar, susu cair, susu pekat manis, beras basmati, cili merah dan hijau, lemon dan yogurt. Agak-agak dalam 2 sudu minyak masak. Saya ada minyak sapi 2 sudu. Saya masukkan kayu manis, bay leaf, buah pelaga dan juga bunga lawang, rosemary sedikit, bawang besar. Saya kacau ya. Okey, bagi dia naik wangi. Boleh juga masukkan daun pandan ikut suka, tapi saya tak masukkan daun pandan. Okey, saya masukkan cili merah dan juga cili hijau, bagi ada sikit.
Dan juga lemon. Lemon ni bagi masam kegunaan dan juga kita memastikan beras cukup panjang, dia tak akan patah. Sedikit garam masala, rempah retus Arab dan juga ini campuran jintan putih, jintan manis dan juga serbuk ketumbar. Selepas agak-agak kekuningan, kita masukkan pes halia dan juga bawang putih. Kacau lagi. Beras ni saya dah rendam dan basuh dahulu. Okey, kita boleh tengok. Saya masukkan je. Kacau. Okay, air ni saya dah sukat. Saya menggunakan 2 mangkuk ini. Jadi 2,5 mangkuk. Saya akan masukkan sedikit susu cair. Lebih kurang 4 sudu lah. Nak lemak lagi kita boleh masukkan sedikit susu pekat. Dia lebih lemak dan lebih sedap. Sedikit garam, sedikit serbuk perasa. Makanan Arab ni selalunya dia banyak menggunakan lemon dan yogurt. Jadi kita boleh masukkan sedikit yogurt. Itu dia. See, dah nampak amat menarik. Setelah mendidih, pindahkan semua bahan ke dalam periuk nasi elektrik supaya lebih mudah untuk nasi masak dengan sekata dan tidak mentah. Untuk penyediaan menu sendi kambing tajin pula sediakan minyak sapi, pes halia dan bawang putih, bawang besar, daun rosemary, yogurt, serbuk cili, rempah adunan Arab, tomato, daun ketumbar, buah tin atau fig, buah aprikot, campuran serbuk jintan putih, jintan manis dan ketumbar, daun salam atau bay leaf, 3 sekawan iaitu kulit kayu manis, buah pelaga dan bunga lawang, lada hitam, susu cair, ubi kentang, lobak merah, serbuk kunyit, telur rebus dan daging sendi kambing atau lamb shank. Okey, untuk menu yang kedua, saya akan tunjukkan cara masakan sendi kambing tajin ataupun lamb shank tajin. Masukkan minyak. Panaskan minyak sapi, bay leaf 2 helai, buah pelaga, kulit kayu manis, bunga cengkeh dan juga lada hitam. Okey. Panaskan. Juga rosemary, bawang merah yang telah didadu halus, tomato, fresh tomato, juga lemon. Di sini saya masukkan kentang dan juga carrot yang dipotong dadu. Juga daun ketumbar. Halia dan bawang putih paste. Pastikan betul-betul naik wangi atau naik aroma. Saya akan masukkan juga cili paste sedikit dalam 1 sudu meja, sudu makan untuk menaikkan warna dan juga sedikit rasa pedas. Rempah adunan Arab. Jangan lupa masukkan juga jintan putih, jintan manis dan serbuk ketumbar. Masukkan air. Jika terlalu kering, sedikit kunyit. Okey, kita masukkan bahan utama. Kita punya sendi kambing ataupun lamb shank. Kita balik-balikkan dia. Okey. Kita masukkan telur rebus. Ini optional lah. Saya masukkan sedikit susu cair untuk menambah kelunakan saya punya lamb shank. Juga yogurt. Saya balik-balikkan. Saya juga masukkan di sini buah fig dan juga aprikot.
ikut kesesuaian, ada yang masukkan sebiji pun boleh atau pecah-pecahkan macam ni pun boleh. Jangan lupa garam. Okey, hampir siap. Air sekali. Taburkan daun ketumbar. Siap. Ini kita punya sendi kambing tajin. Bagi menyelahkan aroma yang lebih kuat dan harum, biarkan nasi lemon seketika di dalam peralatan khas yang mengandungi asap kayu apple dan rosemary. Tidak perlu lagi bersusah payah keluar negara. Kini hidangan istimewa dari Morocco ini boleh dinikmati bersama keluarga dan teman pada bila-bila masa sahaja. Jangan lupa untuk mencubanya, okey? Hai semua, saya Wana Ali. Kalau nak tahu perkembangan terkini saya, jangan lupa saksikan Nona hanya di TV3. Tidak hanya menghiasi drama dan filem tempatan, bakat si cantik manis ini turut mewarnai industri hiburan tanah air menerusi nyanyiannya. Terbaharu, nama Wana Ali semakin dikenali selepas membintangi drama bersiri terbitan TV3 Lelaki Melayu Terakhir bersama pelakon Fatah Amin. Ikuti cerita di sebalik tabir dan perjalanan karier anak seni kelahiran Kuala Lumpur ini menerusi segmen Kisah Selebriti. Lepaskanlah, lepaskan semua. Tiada makna jika bersama. Lepaskanlah atau stop kamu? Lepaskanlah. Lepaskanlah atau tak mengapa? Lepaskanlah. Lepaskanlah atau jika kau benar? Lepaskanlah. Lepaskanlah atau ditinggalkan lagi? Lepaskanlah. Lepaskanlah all the way. Meskipun ramai yang mengenali gadis cantik ini menerusi bakat lakonannya dalam rangkaian drama tempatan, kerjaya seni Wana Ali atau Nur Syazwani Muhammad Ali sebenarnya bermula daripada bidang nyanyian. Namanya mula melonjak naik sekitar tahun 2013 selepas muncul dengan single sulung berjudul Lepaskan. Sebenarnya saya bermula dalam industri ini secara tidak sengaja. Saya rasa semua orang dah tahu, ibu saya pun producer filem dan sekarang ni produce drama juga, Datuk Nomar Syahir Putih. Pada awalnya saya cuba tu disebabkan ibu saya. Masa umur saya 15 tahun. Keluarkan single tu pun tak sangka dia akan booming macam tu dan diterimalah. Tapi dia suruh juga, adik nak try tak berlakon. So saya pun okeylah, jom kita try. Masa mula-mula tu cuba-cuba saja. So saya dah masuk high school, saya buat SPM. Masa tu memang tak ada gangguan langsung. Lepas SPM saya masuk Nottingham University. Saya masih juga dalam industri tapi saya banyak buat TVC, iklan, saya pergi set. Tapi saya enjoy kerja tu bukan dari segi macam pelakon-pelakon yang heavy, yang deep. Lepas universiti tu barulah saya rasa macam what I want to do this. I think this is my passion. I think I ada rezeki kat sini. So saya pun teruskan perjalanan saya dan sampailah sekarang umur saya dah 27 tahun. Saya tak meripik, betul apa yang saya cakap. Walaupun mula berkecimpung dalam bidang lakonan di usia muda, Wana berasa cukup bertuah kerana diberi kepercayaan untuk membawakan watak utama dalam setiap naskah yang dicayakan. Setiap kejayaan yang dikecapi menjadi pembangkit semangat bagi Wana untuk melangkah dengan lebih yakin dalam membina kerjaya seninya. Kalau dia kahwin lebih daripada seorang, dia kena berlaku adil. Kedua-dua drama tersebut bukan sekadar lafaz. Sebagai Ashikin Zaman, director saya Idora memberi kepercayaan kepada saya dalam mengeluarkan saya punya watak lah. TV3 pun beri banyak kepercayaan kepada saya dan juga Lelaki Melayu Terakhir tu sebagai Sharifah Nugrasih. Dia diolah oleh director saya lah, Amor Rizan, and she did a very good job. Producer Erma Fatimah pun
bagi kepercayaan kepada saya untuk carry this main character. Dan apalagi Lelaki Melayu Terakhir tu saya pergi ke Mekah untuk shoot. Saya dapat buat umrah sekali. So I rasa macam this is my rezeki lah. Back to back, and alhamdulillah masyarakat Malaysia ni suka dengan karakter tu, dua-dua. Jadi Ashikin Zaman, karakter dia lembut, very perempuan Melayu Terakhir macam tu diterima, dan juga watak Kasih dalam Lelaki Melayu Terakhir macam loud, manja, macam sassy, dia ada macam gedik-gedik dia sikit, tapi gedik dia gedik manja lah. Karakter yang fun, karakter yang agak cheeky, itu pun diterimai juga, alhamdulillah. Menunjukkan talent I daripada segi yang I boleh buat komedi macam tu. Dua-dua karakter tersebut mempunyai ciri-ciri yang special on their own. Jadi I think I love both characters, and both is me actually. Cuma exaggerated a bit. Meskipun kejayaannya bermula sebagai seorang penyanyi, Wana terpaksa akur peluangnya untuk bersinar dalam industri hiburan tanah air lebih menyelah dalam bidang lakonan. Dia akui genre nyanyian yang dibawakannya sebelum ini agak sukar untuk menembusi pasaran tempatan. Saya rasa rezeki saya is more towards bidang lakonan. Growing older, saya rasa macam nak menjadi penyanyi tu bukan mudah. Kalau nak jadi recording artist tu mudah. Kita record dalam studio, nyanyi dalam studio, benda boleh adjust. So it's no problem at all. Tapi saya nak perform tu, saya dah tak ada confidence lah. Seperti dulu yang tak tahu apa-apa. Ni kita lagi aware kita punya suara macam mana, lagi aware orang punya penerimaan macam mana. So I rasa macam prefer berlakon daripada singing. Actually orang tak tahu, orang rasa macam senang. You datang, you nyanyi, you balik. Tak. Proses dia tu lama. You cari lagu yang bagus, komposer yang bagus, singing coach yang bagus untuk guide you. Dan being a singer, you always have to improve. You takkan ada kat situ je, and it all takes practice. So saya rasa if I want to ceburi dua-dua bidang sekaligus and I want to be good at both of it, benda tu takkan berlaku. Saya lebih bagus concentrate dalam bidang lakonan saja. Jom turun kita buat umrah. Anak kedua daripada 4 beradik ini tidak mahu terburu-buru dalam mengejar populariti. Bagi Wana, banyak perkara lain yang perlu diberi lebih tumpuan seperti meningkatkan mutu lakonannya dari semasa ke semasa. Percaya dengan ketentuan rezeki, kemunculan bakat-bakat baharu dalam industri seni tempatan sentiasa diraikannya dengan hati yang terbuka. Setakat ni saya rasa tak ada cabaran yang teruk sangat. Saya rasa hari tu je viral sekali sebab drama Lelaki Melayu Terakhir ni lah. But then that's normal sebab kita public figure kan. Kita public figure. So apa yang saya lalui tu taklah seteruk yang macam zaman sekarang ni kan. Bila viral, netizen pun datang komen, keyboard warrior semua kan. Saya rasa it was a shocking experience kot. Bila kena tu sebab saya tak jangka benda tu akan terjadi. Benda tu first time jadi kat saya. Tapi tu pun tak affect saya sangat pun sebab saya tahu benda tak betul. Selain daripada tu, cabaran I rasa untuk nak maintain je kot my name. Setakat ni tak ada apa-apa yang I rasa macam mencabar betul lah. Just macam scene I on set, I nak manage my time with my family, my friends, my work. Sebab this year especially my work sangat overpower my social life and my family life. Alhamdulillah everything is smooth. Lakonan Wana bersama Alif Sata menerusi drama Bukan Sekadar Lafaz pernah menerima pujian hebat apabila kedua mereka berjaya menghidupkan watak romantis sebagai pasangan suami isteri walaupun tanpa babak bersentuhan. Atas permintaan ramai, gandingan serasi ini bakal menemui penonton setia TV3 untuk musim kedua tidak lama lagi. Alhamdulillah, hari ni kita orang shoot kat tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur. It's actually adalah hari pertama, scene pertama Alif dengan Wana Ali. It's been great. Bekerja sama dengan Wana ni seronok, sangat profesional. Sudah datang on time. Lepas habis scene, dia banyak bersembang. Kan? Bersembang kosong. So bila bekerja ni rasa sangat comfortable. 10 years from now, saya rasa saya dah ada family, saya dah ada anak-anak. InsyaAllah, amin. Because how hard I work to be here, rezeki saya untuk my family juga. Boleh dikatakan I'm the second breadwinner of my family. So, I think my rezeki setakat ni, umur saya 27 tahun ni adalah sebab saya banyak tolong family. Tolong adik-adik saya dari segi education, dari segi everything lah actually. So, I think that is the reason why I am where I am today. And of course, my mum jugalah. 12 tahun berada dalam industri sudah cukup memberikan Wana pengalaman yang berharga dan menjadikannya lebih matang dalam mengurat langkah kejayaan. Semoga nama pelakon dan penyanyi berbakat ini akan lebih menyelah serta dihargai oleh peminat tempatan mahupun dari luar negara.
Interpretasi dekorasi yang mewah sering dikaitkan dengan susun atur perabot dan aksesori yang syarat dalam sesebuah kediaman. Namun sebenarnya terdapat banyak lagi cara untuk serlahkan elemen mewah dalam menata rias kediaman tanpa perlu berlebihan sehingga menyemakkan pandangan. Perekedalaman Nur Nazihah Abdul Razak bakal berkongsi tip dekorasi berkonsepkan minimalis mewah menerusi segmen Diary Dekor. Setiap individu pasti mempunyai cita rasa tersendiri dalam menata rias kediaman impian mereka. Tidak kira besar atau kecil, konsep dan susun atur yang sepadan adalah kunci untuk mencipta suasana yang santai dan sesuai dengan gaya hidup pemiliknya. Rumah ini adalah salah sebuah rumah customer kami yang terletak di Serena City, berkeluasan 22 x 70 square feet, mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Pada awal sesi perbincangan, customer telah memilih konsep luxury minimalis bagi perabot utama, mempunyai elemen gold dalam tata hias bagi menaikkan seri ruangan tersebut. Bila membuat pemilihan perabot, jangan terlalu syarat. Untuk rumah ini, kami memilih sofa jenis Chesterfield, bagi perhiasan pula memilih tema color soft, masukkan elemen gold dalam setiap perhiasan yang ada. Jadikan satu dinding sebagai feature wall untuk menaikkan seri seperti cermin besar, art frame, wallpaper dan sebagainya. Setiap perabot dan perhiasan disusun rapi mengikut tema dan konsep yang digemari. Pilihan warna yang sesuai juga sangat penting kerana ia boleh mempengaruhi persepsi ruang, menjadikannya tampak lebih luas dan nyaman. Untuk konsep ni sebenarnya kita bebas untuk memilih color, namun kena berhati-hati, bukan semua color boleh dipadankan dengan color gold. Jika keluasan yang lebih besar, kita bebas memilih desain perabot, item perabot yang digunakan dan warna yang kita pilih. Namun sebaliknya, jika keluasan saiz ruangan tersebut agak kecil, kat sini kita kena lebih berhati-hati dan mementingkan colour soft. Yang penting, perabot yang sedia ada mestilah mempunyai fabrik dan kemahiran mix and match, dan kami di pihak ID akan menambahkan seri seperti aksesori tambahan untuk menaikkan seri ruangan tersebut. Untuk tema luxury minimalis, colour soft seperti beige, putih, krim lebih sesuai dipadankan dengan colour gold. Manakala aksesori, of course kita kena pandai memilih jenis lampu, jenis design shielding dan sebagainya. Kami menggunakan chandelier jenis gold tapi tidak terlalu syarat. Sedikit elemen gold dan selebihnya kita padankan dengan colour-colour yang lembut. Konsep ruang terbuka memainkan peranan dalam menyelahkan lagi luas kediaman. Faktor keselesaan penghuni juga harus diutamakan apabila mendekorasi rumah. Ruang makan sebagai ruangan kegemaran kerana di situlah terciptanya memori mereka sekeluarga, dan memasukkan elemen gold dalam setiap perhiasan di ruangan meja makan. Top marble dipilih, kemudian ada satu cermin besar yang berkonsepkan luxury untuk menaikkan seri ruangan tersebut. Bukan semua yang berani menggunakan tema ni. Customer kami ini lebih berkeyakinan, berstyle dan berani kerana warna gold ni sangat jarang digunakan. Faktor paling famous adalah kekangan bajet. Namun bukan semua mempunyai kekangan bajet, ada juga yang mempunyai kekangan masa, malas berfikir. Mengubah suai ruang kediaman memerlukan idea kreatif dan perancangan bajet yang teliti untuk merealisasikan reka bentuk yang diidamkan. Yang pertama, mestilah tetapkan satu tema yang kita inginkan. Kedua, dah diperuntukkan bajet untuk kita lakukan renovasi dan dekorasi. Jika memilih syarikat ID, mestilah membuat sedikit kajian tentang syarikat tersebut seperti profil, testimoni, hasil kerja dan sebagainya. Namun, jika membuat keputusan untuk membuat sendiri, kita kena ada satu layout ataupun simple drawing sebelum memulakan. Bagi melancarkan proses tersebut, kena selalu pantau kerja tukang dan kita kena bersedia dari segi mental, fizikal, ada apa-apa isu yang berbangkit sepanjang proses perjalanan renovasi dan dekorasi tersebut. Dekorasi bertemakan minimalis mewah tidak hanya menyediakan suasana tenang tetapi juga menyelahkan personaliti pemiliknya yang menyukai hiasan moden dan elegan. Semoga paparan ini memberikan ilham kepada anda yang ingin menghias kediaman dengan konsep yang sama.
Tiada panorama seindah hutan menjadi habitat si rama-rama. Indahnya bumi, ciptaan Tuhan, alam sekitar dipelihara bersama. Keseimbangan ekosistem dan alam semula jadi sememangnya memberi kesan yang ketara terhadap keharmonian semua. Sayangkan kalau panorama dan ciptaan Tuhan yang indah ini disia-siakan begitu saja. Jadi ayo kita tekadkan azam untuk lebih komited menjaga alam sekitar agar kita mampu merealisasikan gaya hidup lestari. Baiklah, sebelum berpisah, terima kasih sekali lagi kepada pihak pengurusan Entopia Pulau Pinang kerana sudi menerima kunjungan kami hari ini. Seperti biasa, terus layari semua platform media sosial kami di TV3 Nona untuk lebih banyak kandungan digital menarik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja